information lah dalam internet ni. Cara untuk kalau kita search YouTube tu memang banyak, ada yang kata guna ni, ada yang kata guna tu. So that's complicated. Jadi menyebabkan ramai kesukaran pada pihak pentadbir, pelaksana untuk buat keputusan yang mana satu yang terbaik untuk dia orang. Kedua, dari segi bahasa lah, dari segi bahasa framework yang kita akan gunakan. Ada yang suggest guna C#, ada yang suggest guna Swift, ada yang suggest guna Xamarin. Dia orang kata terlampau pelbagai, menyebabkan kebanyakan universiti ni tak boleh nak fokus pada satu. Seeloknya kita di peringkat universiti ni kita fokus pada satu supaya skill dan kemahiran itu boleh dikongsi secara bersama-sama lah. Jadi presentation kita ni pada hari ni kita akan pergi dalam masa 40 minit untuk presentation dan 10 minit lagi untuk Q&A dan 10 minit lagi saya cuba tunjukkan proses pembangunan menggunakan Flutter lah. Ya, Flutter ni bahasa yang kami di UMK ni pilih lah untuk pembangunan mobile apps. So, cara presentation hari ni, saya tak buat slide macam yang biasa sebab saya tengok kebanyakan bila kita prepare slide and everything, benda tu seolah-olah menjadikan satu video. Benda tu jadikan satu one way communication. Dan saya rasa presentation ni lebih better kalau kita ada two way communication, ada yang asking, tak mana yang kurang jelas atau kurang kefahaman tu kita boleh terus terangkan lah. So, kita lihat pada pertama sekali, kita sekarang ni kita terbahagi kepada dua. Secara main lah, majority dia kita terbahagi kepada dua, iaitu Apple dan Android. So, kita ada satu lagi sebenarnya dalam Microsoft, tapi populariti dia tu tidak mencapai orang kata memasuki area majoring dalam pengeluar mobile telefon lah. Okay, so kita tengok apa bahasa yang running yang digunakan untuk membangunkan kedua-dua platform tersebut. Dari segi bahasa, Apple dia menggunakan Swift. Bahasa dia adalah Swift dan IDE dia, maksud IDE ni adalah Integrated Development Editor. So, kita kata software lah yang kita gunakan untuk membangunkan Apple ni, kita akan gunakan Xcode. Okay, Apple ni special case sikit berbanding dengan orang lain. Apple ni kalau kita nak develop Apple, kita mesti develop di Mac OS sahaja. So kalau orang yang guna Windows tu, dia mengalami kesukaran lah untuk membangunkan aplikasi bagi Apple. Manakala Android, dia menggunakan C#, ada yang menggunakan C++, ada yang menggunakan Java. So dari segi IDE, there's a lot of IDE, tapi kebanyakan secara generalnya orang semua menggunakan Android Studio lah. Okey, kita berbincang mengenai orang kata kedua-dua ni kita panggil dalam konteks native. Native ni bermaksud kalau kita develop untuk Apple, hanya untuk Apple saja. So kalau kita develop untuk Google, hanya untuk Google saja, Android saja. So problem dia adalah dari segi costing lah, costing dengan masa. So di sini kita perlu ada dua development team, satu developer untuk Apple dan satu lagi developer untuk Android lah. So dari segi pricing, kalau kita tengok harga freelancer sekarang dalam Swift ni dengan Xcode Apple ni almost dalam 10k lah, dan Android pun almost dalam 10k. So kalau kita nak buat apps yang support kedua-dua Apple dengan Android, kita memerlukan costing dalam 20k. So ini saya ambil secara general je lah. Pricing dia boleh cecah sehingga 100k, depend pada complexity pada aplikasi kita lah. So jadi macam mana cara untuk kita menjimatkan kos? So sekarang ni kita memperkenalkan satu bahasa yang baru dipanggil hybrid. Hybrid ni di mana kita buat satu language untuk both side. So bahasa untuk hybrid ni kita ada Xamarin, kita ada Flutter, kita ada React Native dan kita ada berbagai lagi lah etc dia. So satu lagi saya terlupa, Ionic yang agak famous lah. So the best choice is kalau kita guna hybrid ni,
Bermakna kita hanya buat satu development, satu bahasa untuk menyokong kedua-dua aplikasi iOS dan aplikasi Android. So hybrid so far adalah yang terbaik lah untuk kita di peringkat universiti untuk menjimatkan kos dan masa. Okay, so apa beza hybrid dengan native ni? Di mana yang kita perlu pilih bila masa kita nak perlu pilih hybrid, bila masa kita nak perlu native? Okay, sekiranya pembangunan kita tidak melibatkan 3D, contohnya augmented reality ataupun games, kita akan pilih hybrid. Sekiranya pembangunan kita melibatkan games, melibatkan augmented reality dan melibatkan perkara-perkara 3D yang orang kata kompleks, kita terpaksa pergi pada native. Okey, itu untuk pengenalan yang pertama lah. So dari sini kita boleh pilih mana tujuan kita. Sama ada kita nak pergi pada native atau kita nak pergi pada hybrid. Okey, di UMK kami pilih menggunakan Flutter lah sebagai asas pengetercanaan kami untuk mobile. Okay, saya stop situ dulu. Ada soalan daripada kita punya ahli-ahli. Weh dengar weh? Dengar. Beres? Tak ada soalan situ Semua okey? Ya, sekarang ni kita mute semua ni peserta kita mute dulu. Okey. Takut ada panggil pertembungan lah. Pertembungan, okey. Banyak Okey, beres. Okay, kita teruskan selagi kita ada lagi. Okey, ada satu perkara yang famous yang di mana kita dah ada laman web dan kita nak convert benda daripada laman web kita tu kepada apps. Itu kita panggil progressive web apps. Okay, progressive web apps ni is very simple. Kita boleh convert je mana-mana laman web yang kita ada terus kepada mobile. Okay, progressive web app ni kita boleh cari di Google, dia panggil converter. So, ada 3 sekarang ni. So, choice dia sama ada kita pergi pada native, kita pergi balik kepada pilihan yang kita ada. Pilihan yang kita ada, pertama kita ada native, kedua kita ada hybrid, dan kita ada web apps ataupun progressive web app. Okey weh, kita bagi kepada orang lain kalau ada yang nak bertanya dulu sebelum kita teruskan sebab masa kita lama lagi. Ada yang kurang jelas ingin memahami lagi, perlukan detail tentang perbezaan antara hybrid, native dan web app. Okay, Caca minta Ustaz Zaki tolong unmute kan semua Ustaz Zaki. Ustaz Zaki ada kah? Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Saya ni tak ada asas komputer ni. Okey. Cuma apabila digunakan istilah seperti native apa tadi. Okey. Kita tak tahu pula apa benda tu kan. Jadi cuma kita nak tahu mungkin ada satu tools ataupun app yang boleh memudahkan kita untuk buat benda ni. Okey, beres. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, soalan dia, penggunaan terms macam perkataan native, hybrid dan web apps ni mungkin betul lah bagi orang kata yang tidak terlibat dalam pembangunan ni, term-term ini agak sukar. Okey, native ni kalau secara dia bukannya merujuk kepada satu benda. Native ni sebenarnya term yang dipersetujui, bahasa ini dipersetujui oleh semua orang yang merujuk kepada pembangunan yang hanya melibatkan satu platform. Katakan saya develop dalam Apple OS, saya menggunakan Swift. So secara automatik term yang saya pakai itu adalah native. Sekiranya saya develop untuk Android, saya menggunakan bahasa C#. Masak apa ya? Ya? Masak apa ikan? Bahasa? So sekiranya kita menggunakan Java, so benda tu merujuk kepada native untuk Android. So hybrid ni pula term yang di mana kita buat satu bahasa untuk membolehkan dua-dua iOS ni running lah, iOS dengan Android.
So persoalan kedua adalah tak ada ke tools yang memudahkan orang yang kata no knowledge dalam membangunkan mobile apps. So secara generalnya sebenarnya tak adalah kecuali progressive web app. Progressive web app ni di mana kita develop laman web dahulu, lepas tu baru kita convert benda tu kepada mobile apps menggunakan tools-tools yang ada di internet lah. Okey, itulah saya rasa penyelesaian saya boleh bagi untuk orang kata secara dasar lah. Okey, saya rasa kita teruskan untuk seterusnya. Flutter. Okey, Flutter ni programming bahasa yang kami di UMK lah kami pilih untuk membuat pembangunan mobile apps lah. Kami ada membangunkan dalam a few dan masih ada dalam a few yang belum release. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan release kita panggil UMK tracking untuk mengesan kedudukan pelajar menggunakan GPS dan untuk membolehkan pelajar dan staff untuk update status lah. Di akhir presentation nanti saya akan tunjukkan sedikit macam mana aplikasi itu di banner lah. Okay, why Flutter? Pertama sekali dia hybrid. Okay, dia hybrid. So maksudnya dalam Flutter ni kita hanya develop sekali dan ia functioning untuk both, untuk iOS dan juga Android. So dari segi masa, kita menjimatkan masa lah. Okay, Flutter dibangunkan oleh Google sendiri. Kita ambil contoh, kebanyakan company-company besar, big company macam Facebook, Apple, dia orang ada bahasa dia orang sendiri. Contohnya kalau Apple dia memperkenalkan React. Kalau Facebook dia memperkenalkan React Native untuk pembangunan mobile apps. Kalau Apple dia Swift, Android, Google adalah Flutter lah. Tinggal dia sudah connect ni. Okay, next thing Flutter, orang kata learning curve is high. Learning curve is high maksudnya untuk belajar mula-mula Flutter ni is very high lah sebab dari segi cara dia, pengstrukturan bahasa dia, dari segi understanding dia is very high. Tapi once you have learned, saya rasa dalam masa sebulan dua, InsyaAllah the next one after that dia quite simple lah sebab Flutter ni teknik dia menggunakan teknik widget. Okay, ini nanti kita akan pergi more in depth detail lah dalam next detail lah. Okay. Itu je buat masa ni. Okay. Ada soalan tak daripada kita punya ahli-ahli lain? Untuk ingin bertanya dahulu sebelum kita teruskan. Kenapa kami pilih Flutter ke? Kenapa tak pilih Cordova, Xamarin? Okay. Saya ada soalan. Boleh teruskan. Saya nak tanya, yang hybrid apps ni dia berbayar ke ataupun dia free? Berbayar juga. Berbayar Berbayar juga. Berbayar juga. Dan kita bergantung pada ni lah. Saya akan set up benda tu lah. Bergantung pada developer lah. Cuma beza dia tuan daripada kenapa hybrid dengan native ni. Hybrid ni the cost dia much lower lah. Biasanya kalau kita tengok dari segi native, cost dia secara general untuk bangunkan Apple dalam 10K, Android dalam 10K, so hybrid mostly dalam 8K lah. So kita akan jimat daripada 20K kepada 8K. Okay. Itu general harga lah. Okay. Ada soalan lagi ya? Okay, tak ada. Okay. Next kita pergi. Okay, apa yang saya perlu belajar Flutter? What I need to learn? What I need to know? Okay, untuk belajar Flutter ni tidak perlu tidak perlu programming language lah. No programming language is needed. Untuk early beginning tak ada programming language. Tak perlu tahu HTML. The only thing required is very basic lah. Hanya sekadar orang kata if else dengan if else pun saya rasa tak perlu, just basic.
So saya rasa Flutter is the best lah untuk people yang baru nak menceburi bidang pembangunan mobile apps. Dia boleh cuba untuk mempelajari Flutter lah. So kita tengok kat sini. Nama web dia adalah flutter.dev. Okay. Mostly everything yang kita perlu belajar ada kat sini. Untuk pengetahuan umum lah, Flutter ni dia baru release je tak dalam tahun 2018. So benda ni very new. The community strong. Ramai developer-developer yang berkongsi. So kalau ada masalah, saya rasa kalau kita post soalan di sini pun orang akan jawab lah. So berbanding kita tengok contoh-contoh lain supaya mudah untuk pilihan. Flutter ni is just hybrid lah. So satu contoh lagi adalah Cordova. Cordova adalah satu benda hybrid juga. Okay, mungkin dah start confused. Flutter, Cordova, term-term yang digunakan. Ini adalah pilihan-pilihan framework yang kita ada. Framework yang kita ada, kita ada Ionic, kita ada Flutter, ada Cordova, ada React. Problem dia start dalam pembangunan mobile apps ni, dia start bermula menjadi masalah bila dia terlampau banyak pilihan yang ada. So jadi confused. Ada orang ni develop dan Ionic, ada orang develop dan Cordova, ada orang yang pilih Flutter. So ini yang sebagai peringkat management lah saya rasa, sebab saya melihat kadang-kadang sekarang ni management pun agak sukar untuk memilih, untuk fix pada satu. So saya rasa sebelum pergi pada pembangunan yang lebih besar, seeloknya pemilihan dibuat pada peringkat dasar lah, framework yang akan dipakai. Macam kami, saya ulang balik, di UMK buat masa sekarang kami memilih Flutter lah sebagai asas pembangunan. Okey, dari segi Cordova ni berbeza sedikit dengan Flutter sebab Cordova ni dibina oleh Apache Group. Apache Group ni kalau secara orang kata orang awam lah, orang yang tidak terlibat dalam pembangunan, mungkin tak pernah kedengaran lah company Apache. Apache ni adalah hosting web server yang terbesar dalam, orang kata dalam dunia lah. Mostly orang menggunakan Apache ni almost 90%. 90% semua laman web yang kita tengok, the serve laman web tu, server dia, behind dia, di belakang dia adalah Apache server lah. Dan the rest tu ada Unix dan sebagainya lah. So Apache ni, dia develop satu bahasa, dia panggil Cordova. Nama dia Cordova. Cordova ni very simple way, especially sekiranya developer itu mengetahui HTML dan CSS. Very simple. Sekiranya kita dah tahu HTML, kita dah biasa buat laman web, dan saya rasa pilihan terbaik adalah Cordova kerana dia quite simple. Kita hanya perlu buat dalam bentuk laman web, rangka kerja laman web, dan kita convert kepada mobile apps. Itu nama dia Cordova lah. Ionic dan React pun sama. Ionic and React quite using the same method lah. So kalau kita tengok di sini, dari segi framework, only Flutter yang tidak menggunakan HTML lah. So okay, kita kena describe term HTML sebab saya rasa ramai juga orang yang tak faham apa maksud HTML tu. Apa sebenarnya HTML. Okay, sini saya bagi satu example lah. File save as desktop. Okay. Contohnya bila kita buka laman web, how this laman web design ni dibuat, macam mana all this website, macam kita tengok di Google, apa yang kita tengok di Google ni semua adalah HTML. Okay, so macam mana programming language dalam HTML? It's very simple. Starting dia, kita akan ada HTML. Ini saya bagi contoh secara general lah.
Secara asasnya ini kod dia, kita akan bukakan heading dia, the most heading dia panggil HTML. So that's why language ni dipanggil HTML, Hypertext Mark Language. So kita ada body, kita ada H1 ni, kita tengok example. Dan file ni kita akan save sebagai index.html. So bila kita buka desktop presentation, so kita boleh tengok perkataan hello semua. So saya bagi contoh satu lagi. Kalau kita tengok, ini adalah dia punya sampel syntax. Syntax ni bermaksud sampel code yang kita gunakan untuk membangunkan laman web. So sampel context ni is very easy to learn. Kebanyakan kita akan belajar di W3 School lah. W3 School is very good untuk mempersembahkan how dia punya syntax dia. Contohnya kita ada cara nak masukkan image, cara nak masukkan color. Ini cara nak masukkan color. Kita ambil contoh example lah. So syntax dia very easy to learn. So, non-programmer pun yang tak ada background dalam IT, saya rasa benda ni quite simple lah. Sebab dia jelas apa yang dia nak buat. Kalau dia always starting dengan pembuka bracket. Dia always starting dengan pembuka bracket. Ada something tagline dia dan dia akan sentiasa close. So, kebanyakan orang yang baru menceburi untuk dalam bidang laman web dan mobile aplikasi, Cordova is the best choice lah. Sebab Cordova ni dia bina dengan syntax yang quite simple like this. So bagi saya, pemilihan ini dibuat melihatkan kepada kekuatan dalam jabatan lah. Sekiranya kita ni staff yang very kompetitif dalam HTML, CSS, Bootstrap, so saya rasa pemilihan Cordova is better. Okay. Ionic and Hybrid the same. Ionic Cordova ni menggunakan HTML. React pun guna HTML. Ionic pun guna HTML. Okay, so kenapa sampai ada 3 perkara yang menggunakan benda yang sama? Sebab berlainan company lah. Each company ni ada strong point dia sendiri. Cordova by Apache dia ada strong point dia sendiri. React by Facebook ada strong point dia sendiri. Ionic pun developed by Ionic. Saya lupa lah Ionic developed by who. Ionic pun ada strong point dia sendiri. So sekiranya jabatan kita fokus pada hybrid, ini adalah 4 yang saya rasa yang paling penting lah. Okey, ini sebab kami UMK, kami tidak mempunyai hubungan yang orang kata agak rapat dengan Microsoft. Sekiranya universiti-universiti ada hubungan yang rapat Microsoft, saya cadangkan guna Xamarin. Xamarin is a Microsoft support for hybrid language. Biasanya Xamarin ini very close link dengan Microsoft lah. Dia menggunakan aplikasi .NET. This is sekiranya your university a very close contact, sebab Xamarin ni dia banyak gunakan Azure Cloud and everything. So sekiranya you already have orang kata MOU, saya rasa better pergi Xamarin lah. Sekiranya masih belum membuat pemilihan-pemilihan lah. Okay, bagi universiti yang orang kata still dalam hanging, boleh pilih antara 5 ni, which one you want to go lah. Okay, kesemua ni Cordova, React dengan Ionic, dia menggunakan JS sebagai dia punya backbone lah untuk menggerakkan dia punya apps. Okay, apa maksud guna JS sebagai backbone ni? Okay, HTML ni
kita boleh fikirkan dia sebagai muka depan saja. It's a interface. Cara kita display data. Contohnya ada apps yang kita nak capture lokasi, ada apps yang kita nak capture data. So kita akan menggunakan the other language yang nama dia adalah JavaScript lah. JavaScript ataupun simply people sebut JS lah. Short term dia JS. Okay, saya rasa itulah pengenalan yang very basic untuk orang kata pemahaman yang ringkas lah. Sebab saya tengok kebanyakan bila kita search di YouTube tu, bila kita tengok YouTube mobile app, kita tengok contoh sampel YouTube ni, bila kita search je mobile app development ni, there's too much how to make Android, hybrid versus native. So sometimes bila kita view video ni, it's make things complicated. So saya cuba ringkaskan, saya ulang balik daripada awal bagi yang baru masuk. Ringkasan dia adalah kita ada dua pembangunan. Pertama kita ada native, kedua kita ada hybrid. Saya mergekan dulu untuk very simple. Kita ada native dan kita ada hybrid. Which one the best? Kita tak tahu. Depend pada organisation. Ada organisation better pergi pada native, ada organisation better pergi pada hybrid. Itu masing-masing kena buat keputusan lah. Cuma secara general aja saya boleh bagi tahu, native kita ada dua source code, satu source code untuk Apple, satu source code untuk Android. So kita perlukan dua team developer untuk maintain both code untuk satu apps. Hybrid, satu source code untuk both side, untuk Apple dengan Android, kita panggil dia hybrid. So hybrid ada pelbagai choice, kita ada Xamarin, Flutter, React Native, Ionic. So dalam both side tu kita boleh pilih lah which mana yang sesuai. So saya terangkan balik, Flutter dia menggunakan bahasa dia Dart language. Cordova basic dia guna HTML, backbone dia support by JavaScript. React dia guna HTML, Ionic pun guna HTML. So basically kita stop kat situ dulu. Ada soalan ke yang ingin bertanya untuk secara asas dia dulu? Lepas ni saya tunjukkan example macam mana untuk pembangunan Flutter. Ada soalan daripada ahli kita? Tak ada? Oh, mute belakang weh. Ustaz Kimut. Ustaz Kimut, tolong unmute balik lagi. Kita bagi 5 minit, 10 minit dulu untuk persoalan. Kan Ustaz Ki, Q&A Ustaz Ki. Unmute semua dulu. Siapa-siapa nak tanya boleh unmute Siapa ada persoalan boleh unmute sendiri Sebab saya rasa kalau kita terangkan sampai habis baru nak Q&A, mungkin takut ada yang terlupa nak bertanya ke atau anything. So kita buka in the middle. Assalamualaikum Cik Hakim. Waalaikumsalam tuan. Okay, basically kita sebagai ramai ahli akademik di sini, dari segi term-term ni, yalah kita faham adalah introduction kepada term-term ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak kecap pun Flutter, Cordova, what is different antara banyak-banyak term ni. Okay. Jadi saya rasa ramai yang antara ahli akademik ni dia nak tengok lagu mana nak buat tu. Beres. Macam hands on tu. Kita bagi hands on dulu. Okay. Macam mana cara nak mudah ke payah guna nak buat mobile apps guna Flutter. Terima kasih Cik Hakim. Sama-sama. Sama tuan muat up. Okay. Hands on tu. Okay. Dalam masa 30 minit yang kita ada ni, saya tak pasti mampu ke tak mampu, tapi saya cuba bagi how development dia buat. Okay, first kali dalam Flutter, macam mana kita, apa yang diperlukan untuk membangunkan Flutter. Sekali kita ni IDE lah. IDE ni Integrated Development Editor, di mana kita panggil software lah yang kita perlukan. Contohnya kalau kita nak buat slide, kita guna PowerPoint. Kalau kita nak buat dokumen, surat apa, kita guna Microsoft Word. So kalau kita nak buat Flutter ni, kita pakai, dia panggil Visual Studio Code. Benda ni free. Visual Studio Code ni free. Boleh download di
Google Visual Studio. Okay, so far lah bagi saya, dia ada banyak IDE. Kita ada macam Eclipse, kita ada Atoms, kita ada banyak macam-macam jenis. Tapi so far bagi saya, untuk Flutter ni terbaik dia adalah Visual Studio Code lah. So saya tunjukkan example Visual Studio Code. How okay, this is the interface lah untuk Visual Studio Code. Okay, itu perkara yang pertama, IDE, software dia. Next, kita perlukan emulator. Emulator ni bermaksud kita nak running apps yang kita tengah develop tu, kita nak tengok macam mana. Okay, emulator ni kita boleh pakai phone kita sendiri pun tak ada masalah. Tapi bagi saya untuk development ni, kita just download emulator lah. So di sini kita akan pakai Android Studio punya emulator. Saya beri contoh Android Studios. Okay, dua ni saja asas dia. Dan next one adalah bahasa dia lah, Flutter. Flutter ni is available, open source yang boleh di-download. This is Flutter. Pergilah mau Flutter, klik install. So just pilih sama ada Windows, Mac atau Linux. Contohnya saya sekarang ni adalah Windows. Dia dalam bentuk zip. Kita jangan download, extract. Ini saya dah tunjuk, saya dah extract benda ni. Contohnya, saya tengok. Ini adalah Flutter. Flutter. Ini yang saya telah extract lah. Saya telah download dan extract kepada Flutter. Okey, ini saja 3 asas perkara yang diperlukan. Visual Studio Code untuk kita code, emulator untuk kita view example macam mana development kita, dan last sekali adalah bahasa dia adalah Flutter lah. Android Studio. Tak bagi. Saya cuba tunjuk contoh emulator dia, macam mana how emulator was designed. Okay, that's all yang kita perlukan. Kita ada satu Flutter, bahasa yang kita download, open source. Kita ada emulator dan kita ada IDE dia. Okay, kita try buat satu apps dalam Flutter. How simple it is? Payah ke? Susah ke? First kali kita tengok lokasi di mana kita extract Flutter kita. Sekarang ni saya extract dia di eFlutter. So, akan buka satu command line. Kita akan pergi pergi pada Flutter. Simple, contohnya kita sekarang kita buat satu app simple, katakan just to show hello or something. Okay. Sebab saya saya ada buat folder khusus untuk saya punya app supaya tak tertukar, Flutter project. Okay, command line dia very simple. How to start first? How to start? First kali, komen dia adalah Flutter. Okay, nama apps. That's basic dia. Cuma kita contoh sini, Flutter. Okay, contohnya kata-kata hello. That's the command line yang diperlukan untuk create Flutter punya apps. Okay, kita bagi dia some time, dia generate file. All done. Okay. So bila kita tengok sini, di folder kita yang kita create project tadi, macam saya create di F project, Flutter project. So sini kita ada
hello. Ini semua all the file automatic generated by Flutter. So very simple dia. Bila kita tengok project hello, kita right click, kita open dengan kita punya open with code. Okay, ini yang kita download tadi, Visual Studio Code yang saya panggil dia IDE. Term dia IDE ataupun bahasa reka dia software yang kita perlukan lah untuk develop benda ni. Dan kita boleh tengok kod dia ada banyak-banyak file, dia folder sini, Dactyl, Idea, Android. Tak perlu pening. The only thing yang kita nak tengok adalah di bahagian lib saja. This is the main code. Ini adalah contoh sample code bagi Flutter. So how to run? Very simple. Run, start debugging. Flutter automatic create the apps, dia akan keluar di emulator. Kita bagi example, kita tunggu seketika. Bagi yang first timer baru download Flutter, it take a while lah untuk dia download semua dia punya library apa semua. So sometimes dia boleh ambil masa dalam 5 ke 10 minit lah untuk first time running. But second time running tu mostly dalam 1 minit atau 2 minit lah. Dia semakin laju lah. Bergantung pada connection internet lah. So sementara kita menunggu, kita lihat sini apa yang kita perlukan untuk membangunkan Flutter hanya 3 saja IDE, software dia iaitu Visual Studio Code. Ini adalah open source, free. Emulator Android Studio also free. Flutter pun also free. So untuk team R&D, Research and Development bagi mana-mana universiti, saya rasa tak ada masalah lah untuk menggunakan Flutter kerana tidak melibatkan implisi kos kewangan. Okey, tadi kita dah run. Kita run Flutter dan kita tengok this is the example apps lah. Dia bagi sampel untuk kita klik satu floating button di mana bila kita klik dia increasing in number. Okay, that's how. Too much thing, kalau kita tengok kat sini, too much thing material, terlampau banyak code. Basically, benda ni is quite simple. Kita pergi, contohnya sekarang ni saya akan buangkan semua ni. Supaya kita lihat macam mana how hard actually it was to develop. Okay, mana-mana code dalam Flutter is always start dengan main.dat. Main.dat adalah entry point di mana kita kata bila apps tu running, dia akan baca wish file dulu. So kalau kita tengok ini code saya yang kita develop untuk UMK punya. Kalau kita tengok sini list of file, banyak sangat file. Dalam lib ni mostly kita kata ada UI, ada dashboard, ada home, ada API service, ada utility. Tapi general mesti masuk, the point dia adalah main.dat. Main.dat adalah entry point. Itu bahasa yang saya rasa yang paling simple lah saya boleh pakai. Orang kata titik mula dia. Okey, dalam main.dat dia akan ada satu part yang kita akan tengok dia panggil we get build. This part yang in charge dalam developing all the interface yang ada di kita punya emulator lah. So sini saya cuba kosongkan dulu semua supaya it's very simple to see. Sebab dia terlampau banyak komen yang menyebabkan pening. Okay, saya dah kosongkan semua. So bila kita refresh, dia akan jadi kosong. So the best thing about emulator, kenapa kita gunakan emulator, kita tak gunakan phone apa semua. Bila kita refresh ya anything, dia terus reflect pada kita punya emulator. Contohnya kita tengok, saya tukar tajuk. Flutter demo ni, saya tukar tajuk kepada pengenalan mobile. The moment saya klik save, dia akan automatic refresh balik dalam kita punya emulator. Okay, this is hard part. Ini part yang agak sukar untuk kita bermula lah sebagai pembangunan Flutter. Saya buang dulu benda lain supaya tengok how simple actually the code is. Okay, ini dia code yang kita perlukan untuk membangunkan orang kata basic. Very simple. Kita ada import ni is dia ambil file, tak perlu fikir. Run app,
this is main entry point. Ini code ni untuk developer sajalah. It tell you color kita, title kita macam mana. So kita tengok macam mana kita nak start mula-mula develop. First kali kita tengok di bahagian perkataan widget build. Widget build, cara bina Flutter ni dia dalam bentuk kerangka. Maksudnya dia ada satu kerangka yang kita namakan dia scaffold, dan kita adding material-material dia atau widget dia ke dalam scaffold. Itu yang start confuse. Okay. Saya akan guna banyak perkataan dalam Flutter ni. Saya akan guna banyak perkataan yang nama dia widget. Widget ni ada orang sebut widget, ada widget. Saya pun tak tahu how the right pronunciation dia. Adalah orang kata part by part. Macam kalau kita Flutter ni ada sebuah kereta. So dalam sebuah kereta tu dia ada engine, dia ada steering, dia ada tayar. So tayar tu widget, steering tu widget, kerusi tu widget. So kalau kita kata kita nak guna tayar, kita panggil widget untuk tayar. Kalau kita nak image, kita panggil widget untuk image. Contohnya sekarang ni saya nak panggil widget untuk text. So saya just tulis perkataan text. Okay. Kenapa? That's why it's very important untuk pemilihan IDE tadi. IDE ni is very important untuk IDE, Visual Studio Code yang kita pilih. Sebab dia assist kita dalam apa yang kita nak buat. Contohnya sekarang ni saya nak buat perkataan text. Saya nak letak perkataan text. So dia akan terus keluar kat saya. Text, which tag you want. So basically kita nak text dan kita say something. Hello semua. So automatic kita boleh tengok dia akan keluar hello semua. So maksudnya widget ni adalah part lah. Sebahagian satu part. Okay, kita nak tambah lagi teks lain. Okay, kita tambah lagi teks. So, bila kita tambah teks, dia akan terus jadi, dia masukkan part by part by part. Okay, that's how easy Flutter actually. So kalau kita tambah lagi widget text, dia akan terus tambah ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay. Macam mana kita nak masukkan button? Okay, kita panggil part widget untuk button. Widget untuk button kita ada nama dia flat button. Mostly kita tengok bila kita nak panggil satu button, kita klik. Kita panggil widget flat button, kita nak panggil text, kita panggil text. Kalau kita nak panggil image, so kita panggil widget untuk image. Image.network. Contohnya saya cari satu image dalam internet. Contohnya kita kata Google. That's how it was designed. So mostly Flutter consists of satu scaffold, satu rangka yang besar, scaffold. Dan dalam scaffold tu kita boleh letak part by part. Pemilihan bergantung pada kita lah which part. Kalau kita nak letak text, kita just panggil text. Kita nak letak button, kita panggil widget button. Kalau kita nak panggil image, kita panggil image. So that's the basic untuk Flutter lah, how it was. Kalau tengok sebenarnya it's very easy. Cuma dia quite hard untuk understanding, untuk memahami
cara binaan dia. Macam mana kalau kita nak letak objek ni di sebelah kanan. Macam mana kita nak letak teks ni sebelah kiri. Teks yang memerlukan understanding yang orang kata hard part lah. So tapi kalau kita boleh try one by one, part by part, bagi saya it's not tak sukar lah berbanding dengan yang lain. Sebab benda ni jelas apa yang dia nak buat and very simple. Okey, kita buka dulu untuk soalan sebelum saya teruskan example yang lain lah. Ada ingin bertanya, boleh bertanya. Yang bertanya boleh guna ruangan chat pun boleh. Oh, ruangan chat boleh tak WhatsApp? Sorry, kena buka ruangan chat. Ruangan chat boleh untuk mengelakkan ada noise kan. Dia yang paling besar sekali bila kita download antara banyak-banyak ni adalah Android Studio lah. Android Studio ni size dia almost 2 gig lah, tak silap saya. So kalau internet slow tu, kalau streaming tu agak lambat sikit lah. Yang lain tu bagi saya tak ada masalah. Okay. Cik Hakimi, Ya, saya. boleh tunjuk sekali lagi tak macam mana nak mula daripada Visual Studio Code apa? Okay, Yang boleh. Nak create Flutter apa tu. Okay, boleh. Baru selesai download Baru selesai download Okay. Kita pergi balik. First kali kita selesai download Flutter ni. The first important one adalah Flutter, di mana kita download di Flutter. So dia akan menggunakan command prompt. Ini ramai yang masalah sikit lah, sebab ramai yang rasa tak pernah buka command prompt. Nak buka command prompt ni, kita pergi ke start button, type perkataan CMD. Dia akan buka satu konsol hitam yang di mana tak ramai yang biasa. So mostly very simple. Contohnya kita extract Flutter kita di sekali saya tunjuk sebab saya extract saya punya di hard drive E. Saya hard drive E dan di dalam folder Flutter. So saya akan pergi kepada drive tersebut dulu, E dan CD, change directory. CD tu bermaksud change directory Flutter. Dalam list file Flutter ni dia ada banyak file dia ada Flutter console and everything. So kita just type perkataan Flutter. Ini dia akan check semua Flutter Doctor. Quite slow lah. Okay, kita sambung. Macam mana kita nak create app daripada bermula? So first kali kita type perkataan Flutter di hadapan dia. Flutter. Take maksudnya cipta dan nama apps. Contohnya nama app saya sekarang ni kita buat sekali lagi adalah Hello 2. Just click enter. Everything will be done by Flutter lah. Oh, sorry. Sebab saya dah point saya punya folder kepada F di mana Flutter project. Like Flutter Hello 2. So dia akan automatic generate all the list file yang ada. Okay, kalau kita tengok dia punya folder ni di drive saya buat di F. Dalam Flutter project kita ada satu folder baru dinamakan Hello 2 di mana yang kita create tadi, Hello 2. So Hello 2 right click dan buka Open with Code. So dia akan buka satu Visual Studio Code dengan all the list file yang ada pada folder tersebut lah. Dan kita pergi kepada folder lib, klik pada folder main. Sekiranya you already install emulator Android Studio ni, klik kat bahagian bawah dan pilih emulator. So sekarang ni sekiranya yang tak ada emulator dia boleh guna Chrome lah.
sebagai dia punya emulator untuk sementara waktu, tapi orang kata feeling dia tak sama dengan emulator yang biasalah. So bila kita masuk kat sini, kita just run, start debugging dan pilih emulator. So that's how to start the Flutter lah. Okay, masa yang tinggal ada dalam 10 minit lagi. So saya akan tunjukkan macam mana cara saya develop satu apps. Benda ni tak release lagi. Baru kita release pada hari ini. So saya akan tunjukkan how we build the apps lah. The UMK Smart Tracking. So ini sekadar sebagai demo lah untuk ahli-ahli yang ada dalam ni. Okay, folder dia saya letakkan nama macam biasa, saya pun create macam biasa, Flutter create, cuma nama saya letak UMK COVID-19. So bila kita buka all this file, okay. So there's a lot of things dalam ni. File dia, saya pergi satu-satu file supaya at least when you start viewing YouTube ke apa semua nanti you have understanding. Dia part yang paling penting dia adalah dua folder. Satu folder nama dia lib. Lib ni contain all your source code, semua kod-kod yang kita generate, dan satu lagi nama file dia pubspec.yaml. YAML. This is all the orang kata plugin untuk buat sesuatu. Contohnya kali sekarang ni saya gunakan Google Map Flutter. Google Map Flutter ni membolehkan kita menggunakan maps. Kalau kita tengok dekat emulator ni saya guna maps untuk generate di saya punya apps. So saya akan pakai plugin dia, nama dia Google Map Flutter. There's a lot of plugin here di pub.dev. Anything, mostly benda yang kita nak buat, mostly semua ada kat sini lah. So no need to rebuild 2 times, just cari plugin yang ada kat sini lah. Okay, this all the extension listing. Ini icon dia. Itu sajalah. So kita tengok di this example di mana saya buat. Like I said, the main file dia adalah main.dat. This is main.dat yang kita sini kita bagikan kepada 3 screen. Kita ada login screen, home screen and splash screen. So kita tengok daripada awal. Splash screen, this is how dia generate the first yang kita masuk tu. Dia ada satu page demo. Saya akan contoh. Kita tunggu dia running sekejap. Takes a while. Okay, this the sample code how to create a splash login. Nampak kompleks. Actually, okay, kita tengok. Dia punya running. This is the splash screen. Smart tracking, movement control, COVID-19, ada icon sikit. After few while, dia terus pergi kepada login. Okay, kalau kita tengok sini, this is too much sebab saya tak akan berceritakan keadaan state and stateful sebab masa yang tidak mengizinkan. Cuma saya nak tengok contoh sini, kita tengok the same concept. Dia mesti ada satu scaffold, satu rangka, dan dia ada dia punya kita panggil widget. Di sini saya gunakan container. Container widget ni satu area yang orang kata satu berbentuk kotak. Dan dalam container pun ada kotak, dia ada list view, cara susunan, alignment. Kalau kita tengok macam, pening tapi basically dia simple sebab saya still gunakan image, saya still gunakan widget text. Cuma saya tengok smart tracking, movement control, all how this code. Ini saya punya code yang menerangkan di mana tunggu 5 saat. Selepas 5 saat, pergi kepada login screen.
This is the login screen code. Kalau kita tengok, login screen code ni panjang sikit lah. Sebab kita panggil logic dia kat sini. Di mana sekiranya password dia tak betul, password dia apa. This all the code. Okay, ini example di mana saya guna add-on, plugin, dia panggil ClipPass. ClipPass ni kalau kita tengok design yang saya buat kat atas ni yang berbentuk wave, ombak ni, this is add-on, nama dia ClipPass. So benda ni available open source. Dia pun terangkan kepada kita how to use it, macam mana cara nak buat and everything lah. Ini contoh saya gunakan. So in this example website dalam Flutter ni dia dah bagi you the choice how the design. You nak buat bentuk bulat ke, nak buat bentuk bintang ke, petak ke, macam mana, just call the name function, dia terus automatic generate. That's how simple benda tu orang dah buat untuk kita. Tugas kita adalah ambil yang mana sesuai, letak pakai. Still same, saya guna image, saya guna padding, and everything. Okay, ini saya nak tunjukkan di mana logik dia. Logik dia menggunakan, macam saya beritahu, Flutter ni dia menggunakan language Dart. Language Dart ni dia seakan-akan JavaScript dengan C. Bagi yang tak biasa, kalau katakan saya tak pernah belajar programming, boleh ke saya belajar Dart? Saya rasa jawapan dia boleh. Sebab Dart is very simple language. It's not hard. Contohnya kita tengok API dia, di mana ini saya buat API untuk login. So this is very simple. Ini code dia 48 line of code yang menentukan sama ada boleh login atau tidak login. Saya bagi contoh sampel di mana saya login. IC ni. This is all the code. Hanya 48 code untuk membolehkan kita buat satu function login. Very short. Saya rasa paling simple Flutter lah untuk code yang paling ringkas. Kalau kita kata Swift, at least nak dalam 60 or 70. Okay. This sound interface. Kalau kita tengok logik dia daripada login screen. Di login screen. Login screen and it's okay. Dia go to okay, this is logic. So sekiranya everything is okay, dia akan terus pergi kepada home screen. Ini home screen yang kita tengok, yang saya buat sekarang ni. Kita tengok macam mana binaan dia. Still the same. Saya ada satu scaffold, satu rangka. Cuma di sini beza dia, saya menggunakan widget stack. Widget stack ni di mana saya akan tindih. Berbanding biasa, dia akan start daripada atas, turun ke bawah. Stacking ni maksudnya kita ada satu benda yang belakang, kita akan tindih di belakang tu, kita akan tindih. So sini saya gunakan widget column, saya gunakan widget, kita tengok Google Map, saya gunakan widget Google Map untuk mendisplay map. Saya ada widget ClipPass untuk buat atas ni, and saya ada widget text. Mostly kalau kita tengok the code is, orang kata messy bagi yang tak pernah tengok code tu, dia rasa pening. But bila kita start daripada awal, part by part kita tambah, orang kata benda tu is quite easy lah. Okay, contohnya sekarang ni saya ada satu button. This is button. Bila kita klik, dia akan keluar satu form yang di mana user perlu update status. Okay, sini saya gunakan button dependent. So bila contohnya saya klik in campus, dia akan keluar lagi yang lain. So kalau saya klik status, dia keluar lagi the more and more detail. Contohnya kategori. Dan kat sini saya menggunakan dialog.
still widget di mana kita klik dia akan keluar. Okay, let's say simple. You already have website. Dah ada siap website dengan sistem apa semua. You just nak tukar apps, website tu pada apps saja. Okay, Flutter pun ada the progressive technique yang macam kita bagi tahu tadi. Kita kata progressive web apps. You already have website. Dah ada website cantik. Contohnya kata satu fakulti FTKW, dah ada website, cuma dia nak tukarkan website dia tu dalam bentuk apps. So Flutter pun boleh buat. Contohnya saya tunjuk sekarang ni. This button ni dia akan ambil information daripada website dan display dalam kita punya mobile. Okay. Bit 19. This is website yang saya ambil daripada, ini laman web dia, ini bentuk laman web dia, dan ini bentuk bila dia ditukarkan ke dalam bentuk mobile. It's same, exactly the same. So sekiranya you already have website, just nak convert benda ni, susah ke tak? Okay, kita tengok code dia, very simple. This is all the code yang diperlukan untuk convert satu website kepada satu mobile Flutter. Hanya 33 line of codes. That's all lah. So secara saya rasa itu saja daripada saya. Untuk rumusannya, sebab hari ni saya tak bagi tahu in depth detail macam mana nak how to develop apps dalam Flutter, sebab saya rasa kalau nak ajar tu at least dalam 3 or 4 hours. Cuma hari ni tujuan saya adalah untuk menerangkan terlampau banyak maklumat yang ada di internet macam mana cara nak develop mobile, sehingga kan kita pihak pelaksana pentadbir ni confused nak pilih yang mana satu, kesukaran dia and how the costing dia macam mana sekiranya kita nak outsource benda tu keluar. So mostly bila kita start outsource, programmer luar akan tanya hybrid alternative. This is two main question. Bila kita nak open outsource, cara yang kita perlu prepare lah sebagai pentadbir, sekali native or hybrid. Ini soalan yang akan ditanya. So the answer based on how much your budget allocate lah. Kalau native is almost 20k and above, kalau hybrid is around 10k and above. So mostly yang saya pernah tengok hybrid, contohnya kalau macam untuk jabatan-jabatan besar, bajet dia almost 100k and above lah, sebab dia melibatkan API, hybrid server dan sebagainya. This is the general. Saya bagi ni general cost untuk buat app saja, tidak melibatkan server luar or anything. Okay, the next question yang biasanya outsourcer akan tanya adalah ada design tak? Mostly kita sebagai pelaksana, kita already have design in our mind. Macam mana kita nak buat, kita kata kita nak ada maps, kita nak ada everything. So design is very important untuk menentukan how fast the development will be. Kalau benda tu simple, contohnya sekadar you nak develop satu, you dah ada website, nak convert dalam masa 5 minit saja, benda tu dah settle. So tapi kalau if you want to buat Google Map, you nak tracing where you are, almost dalam 1 or 2 days punya job lah. Kalau nak buat form dalam 1 or 2 hours. So this is very important on how the outsourcer we develop. So ini je 2 soalan sekiranya kita nak outsource keluar. So saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada soalan boleh bertanya dulu untuk penjelasan lagi. Kalau tak ada, saya akhirilah. Ni ada dalam chat tu ada soalan ni. Ada chat, sorry tak perasan. Cik Muhammad Fidah ada tanya soalan ni. Okay. Kita ada develop satu Flutter apps dalam bahasa Arab. Cuma dia tak ada masalah. Flutter support every all language as long as benda tu available on your keyboard. Benda tu tak ada masalah. Kedua, cost to publish. Okay, costing. Costing ni interesting sikit untuk costing untuk publish. Okay, untuk publish di Google Store ataupun nama baru dia sekarang dia panggil nama Play Store, is around 300 lifetime.
RM300 lifetime. Bayar akaun ni lifetime. Berapa banyak upload apps nak upload, tak ada masalah. It's a 300 lifetime. Tapi di Apple Store, iOS Store, RM400 per year. Apple Store is 400 per year. Okay, interesting fact about yang menariknya Apple Store, untuk develop Apple Store, at least developer mesti ada satu iPhone, satu iOS, sama ada MacBook ataupun PC. If you don't have, kalau you tak ada two device ni, you cannot develop untuk Apple Store. Sebab Apple Store hanya boleh dipublish melalui MacBook ataupun aplikasi yang menggunakan macOS, dan sekiranya kita nak develop apps untuk iPhone, kita mesti ada iPhone. Itu dia punya requirement dia. So itu jelas lah. So dari segi costing, Apple Store is quite expensive lah. Dari segi Google Store, 300 lifetime, no problem, can upload. Okay, that's all lah saya rasa. Cukup okay lah. Ada soalan lagi? Okay, sharing hari ni dah tamat. Lagi ada cara mengalih @edu.my seperti dalam bersaya Ridwan @edu. Putus-putus lah demo Boleh balik sebab gambar tak jelas tu. Terputus-putus tadi. Boleh tunjuk ni. Chat dia tulis. Better. Okay, sekiranya ada masalah atau cadangan serta pertanyaan berkenaan dengan sesi sharing pagi ni, boleh emailkan kepada hakimi.my@umk.edu.my ataupun ridwan@umk.edu.my lah. Sesi sharing ini dibawa khas oleh PKPA yang ditaja khas oleh Encik Ridwan. Terima kasih semua. Okay, terima kasih kepada yang join sharing session hari ini. Untuk makluman semua, esok dan seterusnya kami akan teruskan sharing ini menggunakan link yang sama, cuma waktu yang berbeza. InsyaAllah saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Terima kasih semua.
Ki. Ada lagi? Yo, Ki, kawan rekod ni dia duduk isi pen mana tu? isi pen lagu Google Drive. Oh, dia pakai direct ke email kawan tak? Ha, Okey, boleh. Tanya. lebih dah. Okey, bro. Awal pun. Okey.